Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Madam Tan dan kawan-kawan. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang tab references yang terdapat dalam Microsoft Office Word dan fungsi-fungsinya. Okey, mula-mula sekali, apa itu citations atau sitasi? Citations ini adalah kaedah yang digunakan dalam sebarang penulisan ilmiah atau akademik, dan citations ini juga digunakan untuk memberitahu pembaca tentang rujukan asal pernyataan yang ditulis di dalam penulisan, khususnya fakta daripada sumber rujukan yang digunakan. Okey, apa itu rujukan atau references? Rujukan ialah senarai rujukan yang dinyatakan di akhir sesuatu penulisan atau karangan ilmiah, dan senarai ini hanya menyenaraikan rujukan yang telah digunakan dalam bentuk citations. Okey, seperti yang kita tahu, bila kita buat research, di akhir pernyataan atau petikan kita ambil sebagai sumber rujukan kita akan letakkan nama penulis dan tahun. Manakala rujukan pula dia more detail, kita akan letakkan nama penulis, tahun, tajuk artikel, dan kalau artikel tersebut diambil secara online, kita akan ambil dan letakkan laman web artikel online tersebut di dalam rujukan kita. Okey, seterusnya, apa itu format APA? APA ialah American Psychological Association Referencing Style, ialah gaya rasmi yang digunakan untuk menyenaraikan sumber rujukan dan citations. APA Referencing Style ini merupakan gaya rujukan yang paling banyak digunakan, dan version terkini yang kita gunakan ialah APA Style 6th Edition. Selain daripada APA Referencing Style ini, kita juga boleh gunakan gaya rujukan yang lain seperti Harvard Style, MLA Style dan Chicago Style. Seterusnya, fungsi tab references dalam Microsoft Office Word. Tab references yang terdapat dalam Microsoft Office Word sering digunakan untuk memberikan referensi atau rujukan yang berkaitan dengan dunia pembukuan. Tujuannya adalah untuk menarik minat pembaca untuk membaca penulisan tersebut, dan penggunaan tab references ini amat berguna bagi pembuatan rujukan seperti proposal, skripsi dan lain-lain. Okey, tab references terbahagi kepada 6 kumpulan, iaitu table of contents, footnotes, citations and bibliography, captions, index dan table of authorities. Okey, ini contoh bila kita buka Microsoft Office Word kita. Bila kita klik dekat tab references, kita akan nampak ada 6 kumpulan kat situ, iaitu table of contents, footnotes, citations and bibliography, captions, index dan table of authorities. Kita lihat pula pada table of contents. Table of content digunakan untuk pengolahan daftar isi secara automatik. Table of content terdapat dua ikon, iaitu Add Text dan Update Table. Add Text untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Ringkasnya, menambah teks dalam paragraf yang dipilih. Update Table untuk memperbaharui daftar isi seperti pada perubahan sebuah dokumen. Footnotes pula, terdapat Insert Footnote untuk menyisipkan catatan kaki, iaitu rujukan yang berada di bahagian bawah halaman atau foot. Ringkasnya, untuk menambah rujukan. Next Footnote untuk memantau footnote, endnote yang terdapat di seluruh dokumen aktif. Show Notes untuk memperlihat lokasi catatan footnote maupun endnote yang telah diletakkan. Seterusnya, Citation and Bibliography. Insert Citation untuk menyisipkan kutipan langsung pada kawasan Microsoft Word yang aktif. Manage Source untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen fail dokumen. Style pula untuk memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Bibliografi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam fail dokumen aktif. Pada ikon caption, Insert Table of Figure memberikan keterangan pada ilustrasi atau pada objek yang telah kita tambah. Update Table untuk melakukan pembaharuan terhadap daftar katalog gambar ataupun pada objek yang telah kita tambah. Cross Reference ataupun dikenali sebagai rujukan silang digunakan untuk menambah daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan pada daftar rujukan yang telah ada. Indeks pula terdapat mark entry
iaitu untuk menandakan kemasukan baru dalam dokumen ataupun untuk memberikan tanda pada sumber rujukan. Insert index untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen, masukkan glosari dalam dokumen. Update index digunakan untuk memperbaharui data terkini yang telah dimasukkan. Table of Authorities. Terdapat ikon Insert Table of Authorities untuk menyisipkan daftar sumber dari pemilik authority dokumen. Update Table untuk melakukan pembaharuan terhadap kutipan pada jadual. Table of Content untuk menghubungkan isi kandungan pada bahagian hadapan laporan. Kita klik pada Reference. Lepas tu kita klik pada Table of Content dan kita boleh pilih sama ada Automatic Table ataupun Manual Table. Sebagai contoh, dalam research, bab 1 pengenalan selalunya kita letak pada level 1. Pecahan pada pengenalan, contoh 1.3 objektif kajian. Pecahan pada 1.3 objektif kajian kita letak pada level 2. Level 2. Pecahan pada objektif kajian pula 1.3.1 objektif am kita letak pada level 3. Table of Figure. Untuk membuat list of table dan list of figure, pertama sekali, pergi pada bahagian References tab dan klik Insert Caption. Di situ akan keluar satu pop-up window iaitu kotak dialog berwarna hijau di mana anda boleh memasukkan penerangan untuk gambar tersebut dan tekan OK setelah selesai. Untuk Table of Table pula, caranya sama juga dengan Table of Figure, di mana terletak pada bahagian References tab dan klik pada bahagian Insert Table of Figure. Seterusnya ialah Insert Citation dan Bibliografi. Untuk membuat citation bagi sumber rujukan yang baru, pada References tab, untuk Citations dan Bibliografi Group, klik pada Insert Citation. Next, klik pada Add New Source dan akan ada pop-up window seperti dalam slide iaitu kotak dialog berwarna hijau. So, pada kotak dialog berwarna hijau tersebut, anda boleh edit anda punya references dari segi type of source, author, tarikh dan sebagainya. Selepas selesai edit pada kotak Create Source tadi, akan terbentuk format seperti pada bahagian kanan, iaitu merupakan format yang telah siap diedit pada kotak dialog berwarna hijau tersebut. Akhir sekali, klik OK bila sudah selesai. Seterusnya, bibliografi. Bibliografi juga terdapat pada References tab. Klik pada Bibliografi dan pilih Bibliografi. Rujukan secara bibliografi akan dibuat secara automatik berdasarkan maklumat citations yang telah dimasukkan semasa membuat citation di dalam penulisan. Berikut merupakan contoh bibliografi yang telah siap dan kemas diedit. Okey, sekarang ialah insert cross-reference. Cross-reference pada Microsoft Office Word adalah untuk mempercepatkan penulisan dengan merujuk dari kata-kata yang sudah dibookmark dalam sebuah artikel ataupun paragraf. Ia juga boleh digunakan untuk membuat catatan untuk sebuah referensi ataupun rujukan dalam artikel pada penulisan. Untuk membuat cross-reference, bookmark terlebih dahulu pada ayat ataupun perenggan yang ingin dibuat sebagai cross-reference. Dan klik reference, setelah itu klik cross-reference pada bahagian caption.
dan akan keluar satu box seperti ini. Dan sebagai reference type, pilih bookmark, manakala pilih bookmark text sebagai insert reference to dan pilih bookmark yang telah disimpan. Akhir sekali, tekan insert. Dengan itu, kata-kata atau perenggan ayat yang telah dipilih untuk menjadi bookmark akan keluar seperti langkah yang keempat. Hyperlink pula digunakan untuk menghubungkan satu perkara dengan perkara yang lain supaya pengguna dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Dalam dokumen Microsoft Office Word, hyperlink digunakan untuk menyediakan pautan ke laman web untuk maklumat lanjut ataupun menunjuk ke file tempatan seperti klip video ataupun bunyi, ataupun membuat email ke alamat tertentu atau ke bahagian lain dari dokumen yang sama. Ia juga berfungsi sebagai pautan berwarna dalam Microsoft Office Word dan ianya tidak dapat dilihat sehingga Anda menyunting atau edit pautan atau klik melihat apa yang dilakukannya. Sebagai contohnya, klik reference, seterusnya klik cross reference dan akan keluar kotak seperti ini. Dan pilih insert as hyperlink dan tekan insert. Akhir sekali dia akan keluar seperti langkah yang keempat. Sekian, terima kasih.